Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada anda atas kesudian dan kesetiaan menonton kami dalam Bicara Naratif di saluran Berita RTM dan juga di TV1. Mukadimah Bicara Naratif pada malam ini dimulakan dengan titipan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda pada tarikh hari ini, dan ini merupakan salah satu daripada perkara yang akan kita berikan keutamaan khususnya merujuk kepada tajuk dan juga wahana yang kita bawakan pada malam ini, iaitu Dirgahayu Tuanku Payung Negara. Dirgahayu secara harafiah dan literalnya membawa maksud semoga panjang umur dan semoga dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perihal ini juga kita ingin merujukkan kembali dan juga kita ingin mengkorelasikan pemahaman tentang kedaulatan Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan institusi raja-raja merujuk kepada pemahaman literalnya. Kedaulatan itu mengikut kepada Kamus Dewan yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan satu pemahaman tentang kekuasaan yang tertinggi. Cumanya dalam konteks kita meletakkan kedaulatan dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan, sudah pasti perkara 32 Fasal 1 meletakkan Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Jadi perkara ini akan kita bawakan dan juga kita gambarkan dalam korelasi perbincangan Bicara Naratif pada malam ini. Untuk membawakan perbincangan pada malam ini, saya amat bersati untuk bersama secara dalam talian iaitu Profesor Datuk Dr. Syamrah Yu Abdul Aziz yang juga merupakan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya sihat. Ya, terima kasih Prof. Datuk bersama dengan kami pada malam ini. Sudah pastinya bersempena dengan sambutan ulang tahun Keputeraan Rasmi dan juga Hari Keputeraan Rasmi Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita ingin memberikan pencerahan tentang bagaimana fungsi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga peranan institusi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam kita melihat, mengetuai dan juga mentadbir negara, khususnya negara kita yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Cumanya apabila kita melihat kepada peruntukan undang-undang, sudah pasti kedaulatan itu perlu untuk diletakkan dalam kerangka demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Apakah sebenarnya pemahaman yang perlu untuk diterjemahkan dalam kita menilai kembali raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen itu, Prof. Datuk? Okey, terima kasih Ismail. Yang seperti mana yang kita tahulah bahawa kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ya. Dari situ kebanyakan kita memahami secara ringkas saja, tapi saya fikir setelah lebih 60 tahun kita mencapai kemerdekaan, kita telah sepatutnya boleh menegaskan tentang intipati kedua-duanya sekali dalam skop dari segi orang kata skop demokrasi berparlimen dan juga skop raja berperlembagaan itu sendiri. Ya. Suka saya nyatakan pada awal ini untuk dikaitkan apa yang Ismail cuba bawa dalam perbincangan ini, iaitu tentang kedaulatan institusi beraja itu sendiri. Apabila kita bercakap tentang demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, tetapi pada masa yang sama, Perlembagaan Persekutuan menyatakan pada perkara 181 bahawa kedaulatan itu terletak pada raja-raja yang 9 itu. Ya. Termasuklah juga pembesar-pembesar di negeri 9. Tapi kalau kita lihat dalam perundangan, ianya agak jelas apakah yang dinyatakan tentang peranan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Saya akan huraikan insyaAllah sedikit sebanyak tentang isu ini. Cuma sebelum itu saya cuba juga mahu membawa para penonton dan para pendengar kepada satu perbincangan tentang kedudukan institusi beraja itu dari segi sosial budaya, termasuklah agama juga ya. Kalau kita bercakap tentang demokrasi bagaimana sekalipun, kita melihat kepada prinsip rukun negara itu, kita mesti ada kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Dan pada masa yang sama kita ada kedaulatan, kesetiaan kepada raja dan negara, menunjukkan kedaulatan raja itu juga adalah begitu sinonim atau berkait rapat, begitu simbiotik hubungannya dengan kesetiaan kepada negara. Tidak boleh dipisahkan. Ya. Kalau kita bercakap tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam konteks undang-undang pula, seperti yang Ismail sebutkan tadi, bahawa kita mempunyai peruntukan dalam perkara 32 yang mana yang di-Pertuan Agong itu merupakan ketua utama negara. Dan baginda adalah orang yang pertama
His Majesty will take the precedence. Maknanya tidak ada orang lain yang lebih tinggi daripada Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah juga intipati kepada kedaulatan institusi beraja itu sendiri. Selain daripada itu, kita lihat juga kedaulatan sesebuah negara itu adalah berkait rapat dengan pemerintahannya yang tersendiri. Apabila kita menyatakan sebuah negara itu mempunyai pemerintahannya tersendiri, sama ada melalui demokrasi berparlimen dan pada masa yang sama juga sama ada kita mengamalkan raja berperlembagaan ini, sudah pastinya ia berkaitan dengan keselamatan negara. Ya, yang di-Pertuan Agong juga oleh itu bagi menunjukkan kedaulatan baginda dan juga kedaulatan institusi beraja secara umumnya serta kedaulatan negara itu, maka baginda merupakan pemerintah tertinggi angkatan tentera. Dan ini berkaitan dengan kedaulatan juga sebab kita tahu bahawa pemerintah tertinggi angkatan tentera ini adalah dalam keadaan yang terdesak, nanti keputusannya akan dibuat oleh Yang Maha Mulia. Ya, Prof Datuk, ini satu perkara yang penting apabila Prof Datuk menyentuh mengenai perkara 3 Fasal 1 yang bercerita tentang peranan Kebadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda sebagai Ketua Negara. Perlu diperjelaskan juga dalam perkara 32 juga ini ada dijelaskan tentang corak pemilihan bagi Kebadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dilaksanakan secara penggiliran, pemilihannya daripada dalam kalangan Raja-Raja Melayu yang bernaung di bawah Majlis Raja-Raja Melayu. Dan ini perlu untuk difahami dan juga perlu ditekuni oleh Selat Perdana Malaysia bahawasanya Raja berperlembagaan itu membawa maksud peranan dan fungsi Raja ataupun Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang diletakkan dalam kerangka Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam perihal kita melihat bagaimana penggiliran bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ini, bagaimana kita mengetahui tentang cara pemilihan dan juga corak penggiliran bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam kalangan majlis ataupun Raja-Raja Melayu sendiri. Kita sudah faham bahawa institusi Yang di-Pertuan Agong itu adalah satu hasil atau natijah daripada pemuafakatan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja pada peringkat negeri, dan baginda semua bersetuju untuk menubuhkan satu takhta pada peringkat persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Jadi untuk menjadi ketua utama negara pada peringkat persekutuan ini, duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja pada masa kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957 itu telah bersedia untuk mengganti gilirkan ataupun sistem penggiliran antara institusi antara duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja untuk menjadi ketua utama negara, dan pada masa yang sama mewakili duli-duli Yang Maha Mulia dalam beberapa perkara yang dipersetujui oleh institusi Majlis Raja-Raja. Jadi penggiliran ini pada asalnya ialah mengikut kekananan seseorang raja itu di peringkat negeri masing-masing. Dalam rotation yang pertama, dalam kitaran yang pertama itu, duli-duli Yang Maha Mulia bersetuju atau berkenan bahawa yang paling kanan dalam kalangan baginda semua akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dan kemudian rotasi itu bergilir-gilir sehinggalah menghabis pada giliran pertama, dan kita sekarang sedang berada pada pengakhir giliran yang kedua atau rotasi yang kedua, di mana masih ada 2 orang sultan yang masih lagi belum menjadi Yang di-Pertuan Agong pada giliran yang kedua, dan keputusannya adalah melalui pilihan ataupun undian yang dibuat oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja pada peringkat Majlis Raja-Raja. Maka dalam perihal ini kita memahami bahawasanya apabila dalam kerangka undang-undang itu disebutkan sebagai absolute power ataupun keabsahan kuasa, itu perlu untuk diterjemahkan dalam kerangka undang-undang. Perjawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut penggiliran itu, maka ia perlu mengikut kepada kerangka Perlembagaan Persekutuan. Ini juga perlu diperjelaskan tentang alang-alang Prof Datuk menyentuh mengenai peranan Majlis Raja-Raja. Kita sedia maklum, Kebadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga merupakan ketua agama merujuk kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan juga, yang mana ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak beraja ataupun yang tidak mempunyai sultan, termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dalam perihal peranan ini, bagaimana Kebadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh menjalankan fungsi tugasan peranannya sebagai ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak beraja ataupun bersultan ini, Prof Datuk.
Okey, kalau kita melihat pada peruntukan perlembagaan jelas sekali, yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Utama Negara, tetapi baginda mengekalkan Ketua Agama bagi negeri baginda sendiri. Ya. Maknanya selain daripada negeri-negeri yang disebut oleh Ismail tadi, iaitu 4 buah negeri yang tidak beraja dan juga 3 wilayah-wilayah persekutuan itu, termasuklah negeri baginda sendiri, yang mana baginda adalah Ketua Agama. Dan ini jelas dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan. Sebab itulah bila kita melihat kepada pentadbiran Islam pada negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, undang-undang bagi negeri-negeri itu meletakkan kuasa kepada yang di-Pertuan Agong untuk membuat urusan-urusan berkaitan dengan Islam. Selain daripada itu, kita lihat dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan juga, yang di-Pertuan Agong boleh mewakili duli-duli yang maha mulia, raja-raja yang lain apabila diperkenan melalui keputusan ataupun persidangan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja untuk mewakili duli-duli yang maha mulia bagi memanjangkan amalan agama Islam. Contoh yang paling mudah yang rakyat Malaysia semua ketahui ialah tentang penentuan tarikh puasa ataupun tarikh hari raya haji, hari raya dan sebagainya. Ini adalah satu peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang baginda mewakili duli-duli yang maha mulia raja-raja yang lain. Ya. Jadi di sini ada dua peranan berkaitan dengan agama. Satu, bagi negeri-negeri yang tiada raja dan juga negeri baginda sendiri serta wilayah-wilayah persekutuan. Yang keduanya, baginda juga boleh mewakili duli-duli yang maha mulia raja-raja bila diperkenan dalam hal-hal berkaitan hal ehwal Islam. Baik, Prof. Datuk, kita akan kembali untuk kita melanjutkan perbincangan kita. Cumanya, sedikit saya ingin memanjangkan perbualan berkenaan bukan saja disentuh tentang peranan Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dalam pengamalan agama dan juga pengamalan dan juga pelaksanaan istiadat, tetapi juga penglibatan Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong juga dalam aspek pengamalan pengasingan kuasa eksekutif, legislatif dan juga judisiari. Di manakah letaknya peranan ataupun perkara 32 Fasal 1 ini diterjemahkan dalam aspek pengimbangan pengasingan kuasa antara tiga elemen pengasingan kuasa tersebut? Okey, kalau kita lihat pada peruntukan perlembagaan lah, yang memang nampak ya Ismail sangat jelas tentang kedudukan ini bahawa sebagai Ketua Utama Negara, tadi saya sebut tentang keselamatan dan sebagainya, dan Ismail telah membawa perbincangan kita kepada pentadbiran negara secara keseluruhannya. Sebagaimana kita maklumlah, sebuah negara itu mempunyai 3 komponen utama yang Ismail sebut tadi, iaitu perundangan, kehakiman dan juga pelaksana atau eksekutif. Dalam konteks ini, Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu komponen daripada badan perundangan yang disebut dalam perkara 44 Perlembagaan Persekutuan, yang menyatakan bahawa kuasa perundangan itu terletak hak kepada Parlimen dan mana Parlimen itu terdiri daripada 3 komponen utama. Kadang-kadang orang tertinggal Yang di-Pertuan Agong. Mana Yang di-Pertuan Agong adalah komponen utama dalam badan perundangan itu, dan kuasa baginda berkaitan dengan badan perundangan itu dinyatakan dalam perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, yang mana kuasa baginda untuk dari semasa ke semasa memanggil persidangan Parlimen, mengubah dewan ataupun memprorok atau menangguhkan dewan, ya. Dan baginda juga mempunyai kuasa berkaitan dengan badan eksekutif, iaitu badan pelaksana. Badan pelaksana ini memang terletak hak kepada baginda yang disebut dalam perkara 39, iaitu kuasa eksekutif itu adalah terletak hak kepada baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi boleh dilaksanakan oleh baginda sendiri atau jemaah menteri atau menteri atau mana-mana orang yang dinamakan dalam mana-mana akta. Jadi jelas sekali bahawa kedua komponen ini meletakkan institusi Yang di-Pertuan Agong itu pada tempat yang paling tinggi. Dan seterusnya dalam bidang kehakiman, Yang di-Pertuan Agong membuat lantikan-lantikan tertentu kepada hakim-hakim di dalam mahkamah tinggi di dalam negara kita. Baik. Sudah pasti itu satu perkara yang akan memberikan penjelasan secara asas kepada bagaimana kita akan menelusuri lebih lanjut topik dan juga wahana perbincangan kita pada malam ini. Prof. Datuk, kita nak berjeda seketika sebenarnya kembali dalam Bicara Naratif.
jaga kita bersiap siaga. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahyu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM. Prof Datuk, dalam kita melihat usai sahaja perjawatan dan juga pelantikan Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dalam memegang perjawatan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, Baginda berdepan dengan three crisis seperti yang disebutkan, dan kebijaksanaan Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong diterjemahkan dalam menyelesaikan krisis yang disebutkan. Antaranya tentang isu ratifikasi Statut Rom, yang kedua peralihan kuasa daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, dan yang kedua tentang bagaimana proklamasi darurat dalam mendepani pandemik COVID-19. Three crisis ini adalah dilaksanakan mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan kepada Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, disesuaikan dalam kerangka dan juga peruntukan undang-undang. Jadi pada pahaman Prof Datuk, bagaimana kebijaksanaan ini sebenarnya diterjemahkan tentang tafsiran dan juga tamsilan kepada Perlembagaan Persekutuan yang lebih berinovasi dan juga berevolusi dalam melihat kesesuaian kepada keadaan dan juga tuntutan semasa, Prof Datuk? Ya Ismail, kalau kita lihatlah dalam masa 2 tahun ke bawah Duli bersemayam di atas tahta yang di-Pertuan Agong ini, nampaknya cabaran tu dari sehari ke satu hari, ya, atau dari semasa ke semasa itu semakin agak besarlah. Sebagai pemerhati undang-undang dan amalan dalam perlembagaan ini, saya sebagai pemerhati ini saya nampak sememangnya menafsirkan dan menterjemahkan dalam amalan. Kalau mentafsirkan sahaja itu agaklah mudah sikitlah kan. Tapi kalaulah untuk menterjemahkan dalam amalannya sendiri, amalan peruntukan perlembagaan itu, pada saya itu adalah satu cabaran yang sangat besar. Apatah lagi dia satu persatu, satu lepas satu, ya. Contoh dalam hal berkaitan dengan ratifikasi Statut Rom tu, pada saya ia melihatkan bagaimana kebijaksanaan baginda menangani suatu perkara yang telah diputuskan oleh pimpinan demokrasi. Ya. Di sini adalah isu yang berkaitan dengan bagaimana sekiranya ada perbezaan pandangan antara pimpinan demokrasi yang dipilih melalui pilihan raya dan juga institusi yang di-Pertuan Agong yang diamanahkan dengan peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Jadi di sini timbulnya sekiranya tidak ditangani dengan bijaksana dan keberlestarian ke bawah Duli, isu ini akan boleh membawa kepada suatu keadaan yang sukar bagi kelangsungan institusi beraja dan raja berperlembagaan itu sendiri. Sebab sekiranya bertembung antara demokrasi dan institusi beraja, ia akan mendatangkan satu konflik yang akan melibatkan sentimen atau sensitiviti rakyat itu sendiri. Ya. Jadi pada saya nampak kebijaksanaan mengenalikan hubungan politik antara institusi beraja dan juga demokrasi ini menjadi satu, pada saya lah, satu kejayaan besar oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dalam menangani hal-hal berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan undang-undang antarabangsa ini. Yang keduanya, seperti yang kita maklum, pada awal 2020 lebih kurang setahun lah apabila baginda mengambil tahta itu, berlakunya krisis politik yang sangat besar pada negara kita, sehingga ia mendatangkan perhatian daripada masyarakat luar negara dan sebagainya. Dan bukan mudah. Sebagai pelajar perlembagaan, saya tahu apa yang di-Pertuan Agong mau terjemahkan dalam pelaksanaan itu, ia bukan suatu yang mudah. Apatah lagi ia menyebabkan perasaan atau kepercayaan politik rakyat kepada pimpinan parti politik mereka masing-masing. Ya, yang itu boleh menyebabkan sesuatu yang tidak boleh terkawal sekiranya kewibawaan, keberlestarian dan kebijaksanaan raja itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi baginda contohnya mengambil pandangan raja-raja Melayu yang lain, menterjemahkan peruntukan bagaimana pada hemat baginda untuk mencari kepercayaan ahli dewan kepada seseorang yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini bukan mudah sebab ia tidak pernah berlaku pada peringkat
peringkat persekutuan. Dan begitu juga dengan perisytiharan darurat bagi tujuan menangguhkan pilihan raya kecil dan juga bagi tujuan terutamanya bagi tujuan menangani pandemik yang tidak pernah kita alami. Tidak pernah ada presiden yang berlaku dalam negara kita. Jadi Ismail, dalam tiga aspek ini semuanya adalah perkara yang pertama kali berlaku pada peringkat persekutuan. Perbincangan berkaitan dengan ratifikasi international instrument ataupun perjanjian antarabangsa, bagaimana perubahan kerajaan pada peringkat persekutuan, walaupun ia pernah berlaku pada peringkat negeri, tapi ia tidaklah dalam bentuk skala yang lebih besar seperti pada peringkat persekutuan yang menyebabkan juga masyarakat antarabangsa melihat kepada negara kita. Dan seterusnya perisytiharan darurat itu sendiri. Saya fikirkan Ismail dan para penonton, saya fikirkan bahawa presiden ataupun duluan yang diletakkan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam tiga perkara ini adalah suatu yang mematangkan negara kita, mematangkan interpretasi amalan Raja Berperlembagaan itu sendiri dan meletakkan kita bagaimana tauladan dan sempadan dalam pergerakan dan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Dan ia menunjukkan kedua-duanya boleh diserasikan dengan faktor kebijaksanaan institusi yang di-Pertuan Agong. Sebab adanya antara kedua ni kita perlu bukan kerana peruntukan undang-undang itu saja, Ismail. Bila kita ada peruntukan undang-undang, kalau pelaksanaannya tidak baik, seperti yang kita tahu, dia tidak akan mencapai natijah keamanan ataupun natijah keadilan. Jadi pelaksana itu penting. Perlembagaan ada, tapi pelaksanaan itu penting. Jadi di sinilah kebitaraan, kebestarian institusi beraja atau yang di-Pertuan Agong ini pada saya, kita harus bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah. Prof Datuk, dalam kita memahami dengan lebih jelas prinsip Raja Berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen ini, sudah pasti prinsip demokrasi Montesquieu banyak digunakan di negara-negara yang memegang demokrasi. Tetapi demokrasi di Malaysia adalah satu demokrasi yang unik kerana kesemua aspek pengasingan kuasa ini bergerak secara sinergi dan juga tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain untuk kita menolak fahaman dan juga pengamalan absolute power of monarch. Dalam perihal ini kita melihat dalam aspek legislatif tersendiri, apabila bacaan kali pertama dibawa dan juga ditolak oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, boleh juga diluluskan untuk bacaan kali kedua di Dewan Negara. Dan juga dalam aspek eksekutif, pelantikan ataupun nasihat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diperlukan dan juga menjadi satu perkara yang penting dalam kita menentukan keputusan oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Malah dalam aspek judisiari ataupun dalam aspek kehakiman itu sendiri, bagaimana kita melihat setiap keputusan oleh ketua hakim ataupun hakim-hakim yang amat arif tidak boleh dicampuri kecuali pengampunan diraja boleh diberikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana Prof Datuk melihat dalam aspek untuk campur tangan kuasa ini, sebenarnya perlu ada ruang dan juga perlu ada pemahaman yang lebih jelas tentang bidang kuasa, pengasingan kuasa dalam aspek dan juga elemen masing-masing, Prof Datuk. Okey, suka saya menyatakan bahawa setiap wajah demokrasi itu berbeza antara negara dengan negara. Demokrasi itu dan sistem raja berperlembagaan itu diwarisi oleh negara itu sendiri melalui sejarahnya, melalui nilai yang ada dalam masyarakatnya, melalui sistem sosial yang ada dalam negara itu sendiri. Jadi kalau ramai yang antara kita, Ismail, kita sebagai pelajar undang-undang pula, kita menyatakan bahawa terdapat unsur-unsur Westminster ataupun amalan yang digunakan oleh British untuk kita amalkan di negara kita. Saya tidak nafikan bahawa itu adalah suatu perkara yang kita juga dapat belajar daripada sistem Westminster itu dan juga sistem pengasingan kuasa yang ada dalam negara kita yang kita amalkan ini juga adalah berkait rapat dengan amalan dalam Westminster ataupun sistem British, tetapi sebenarnya suka saya menyebut bahawa dalam proses kita mengubah perlembagaan, dalam proses kita menamakan institusi beraja kita ini sebagai Raja Berperlembagaan, dia banyak perkara yang kita perlu beri perhatian. Ia bukan sekadar kita ambil dan kita, orang kata dalam istilah, ciplak atau imitate atau kita bertaklid kepada Westminster model itu. Kita sebenarnya telah mengubah suai sistem Westminster
Westminster itu kepada sejarah negara kita, kepada amalan negara kita. Saya bagi contoh ya, Majlis Raja-Raja tidak ada dalam Westminster kan. Itu yang menunjukkan satu perbezaan yang sangat besar antara raja berperlembagaan di negara kita dan juga raja berperlembagaan di England itu. Ini satu perkara yang kita harus sedar. Dan begitu juga dengan kuasa-kuasa berkaitan yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong oleh Perlembagaan Persekutuan. Contohnya, yang dinyatakan dalam perlembagaan itu dapat dilihat dengan jelas dalam bentuk harfiah yang kita mempunyai perlembagaan bertulis. Tapi apa yang diamalkan di England itu adalah perlembagaan tidak bertulis. Bahkan kalau kita baca buku yang berkaitan yang ditulis oleh penulis-penulis yang membincangkan Walter Bagehot contohnya, dia menulis tentang sistem beraja di England itu meletakkan prinsip-prinsipnya, tapi bila sampai ke tanah Melayu atau Malaysia pada ketika ini, ianya telah diubah dengan ketegasan yang dibawa oleh Majlis Raja-Raja pada ketika itu. Jadi menunjukkan kepada saya, walaupun kita mengamalkan sistem yang lebih kurang sama atau yang dikatakan diambil dalam Westminster itu, tetapi kita, sistem beraja kita dan demokrasi berparlimen kita ini dipimpin oleh peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan, dan ianya harus dikaitkan dengan sejarah negara, keadaan sosial negara dan juga hubungan-hubungan antara negeri-negeri dalam negara kita ini. Sebab kita membentuk sebuah negara persekutuan, kita mempunyai duli-duli yang maha mulia raja-raja pada peringkat negeri. Jadi, amalan raja berperlembagaan ini bukan sahaja pada peringkat persekutuan, tapi kita juga ada pada peringkat negeri, dan sebagai sebuah negara persekutuan, duli-duli yang maha mulia di negeri-negeri, baginda semua masih lagi mempunyai kata-kata yang penting ataupun peranan yang penting pada peringkat persekutuan, sebab baginda semua akan secara bergiliran, seperti yang kita bincang tadi, akan memegang tampuk, akan bersemayam sebagai pemerintah tertinggi negara kita atau ketua utama negara kita. Jadi pelbagai perbezaan ya Ismail, kalau kita bercakap tentang pengasingan kuasa antara badan-badan yang ada dalam negara kita ini. Kalau kita nak terima amalan Westminster sebulat-bulatnya, tidak boleh, sebabnya kita mempunyai peruntukan perlembagaan yang bertulis yang kita boleh lihat perbezaannya dengan negara luar, atau hatta Westminster model itu sendiri pun pelbagai. Jadi di negara kita, Westminster model versi Malaysia yang telah diubah suai, yang kita telah customizekan dengan amalan negara kita dan kemahuan atau tindakan ketegasan yang dibawa oleh institusi raja apabila kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan seterusnya kita membentuk Malaysia pada tahun 1963. Ya, memang benar. Sebab itu Prof. Datuk, ya, kita merasakan dan juga kita memanfaatkan ruang demokrasi secara unik yang diamalkan oleh Malaysia ini berdasarkan kepada apa yang kita amalkan dalam kerangka perlembagaan kita sendiri dan juga kontrak sosial dalam usaha kita mencapai kemerdekaan suatu ketika dahulu. Itu diterjemahkan dalam pengamalan demokrasi berparlimen dan juga raja perlembagaan yang ada pada ketika ini. Prof. Datuk, kita akan kembali berjeda seketika, semuanya dalam Bicara Naratif selepas ini. Dirgahayu Tuanku Payung Negara, itu wahana yang kita bawakan dalam Bicara Naratif pada malam ini. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz yang juga merupakan penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM. Prof. Datuk, dalam peruntukan perlembagaan persekutuan juga turut disebutkan dalam Perkara 153, Perkara 152, malah Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan tentang bagaimana ia secara konotasinya adalah tentang hak yang diperuntukkan kepada golongan Melayu, Bumi Putra, Sabah dan juga Sarawak. Maka peranan Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dalam melindungi dan juga menjaga peruntukan yang telah pun disesuaikan kepada orang Melayu, Bumi Putra, Sabah dan juga Sarawak. Dalam perihal kita menjaga bahasa Melayu sebagai bahasa persekutuan, agama Islam sebagai agama yang diamalkan di peringkat persekutuan dan juga hak istimewa bagi orang Melayu dan juga Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Bagaimana institusi Seri Paduka Baginda Pertuan Agong ini merupakan naungan kepada hak-hak yang disebutkan dalam perlembagaan persekutuan. Prof. Datuk. Cantik dimensi yang Ismail bawa pada malam ini ya. Saya suka membawa kepada para penonton yang budiman ya, bahawa apabila kita bercakap tentang Perkara 153 terutamanya atau institusi yang di Pertuan Agong itu khususnya, baginda adalah
saya kata pancuran keadilan. Saya menggunakan istilah itu. Ya. Maknanya institusi yang di-Pertuan Agong itu adalah suatu institusi yang mahu menyampaikan keadilan kepada setiap lapisan masyarakat. Dia institusi ini tidaklah orang kata hanya kepada setengah golongan saja. Ya. Institusi yang di-Pertuan Agong ini adalah pada setiap lapisan masyarakat, tidak kira etnik, tidak kira budaya, tidak kira agama, tidak kira asal usul, ya. Jadi kita mempunyai peruntukan dalam perlembagaan yang mana perkara 153 itu menjadi kemuncak kepada peranan yang di-Pertuan Agong sebagai pancuran keadilan tadi, yang memancarkan keadilan. Yang mana dalam sumpah jawatan baginda juga, baginda mengangkat sumpah dengan keadilan, mahu mentadbir negara ini dengan keadilan. Jadi pada perkara 153 itu dinyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong hendaklah menjaga, perkataan yang digunakan ialah hendaklah menjaga kepentingan bagi orang Melayu, anak negeri Sabah dan Sarawak, dan tidak ketinggalan juga, ya Ismail, disebut untuk kepentingan sah komuniti-komuniti lain. Ya. Jadi perkara 153 itu meletakkan satu amanah besar ke atas bahu atau pundak yang di-Pertuan Agong untuk menjaga ketiga-tiga komponen utama warga negara kita ini. Dan jelas disebut baginda lah yang menetapkan segala yang penting ataupun untuk keadilan bagi kesemua warga negara dan rakyat atau mereka yang tinggal di negara kita ini. Jadi kita pasti bahawa apabila kita bercakap tentang institusi yang di-Pertuan Agong ini, seperti mana amalan di negara lain juga, Ismail, ya, institusi beraja itu adalah simbol perpaduan. It's a symbol of unity. Payung, sebab tu kita kata payung, baginda adalah payung negara. Maknanya memayungi, melindungi, menjaga keselamatan, menjaga keadilan dan sebagainya. Dan ini telah diterjemahkan dalam bentuk peruntukan-peruntukan perlembagaan. Maka kebijaksanaan yang kita harapkan daripada institusi beraja ialah untuk merealisasikan peruntukan-peruntukan yang ada ini. Jadi kita balik kepada kepentingan institusi beraja apabila kita guna istilah payung negara itu. Ya. Payung negara itu ialah untuk menjadi benteng keselamatan ataupun naungan kepada rakyatnya. Dan saya ingin sampaikan kepada para penonton sekalian bahawa baginda itu adalah puncak kepada pancuran keadilan kepada rakyat sekalian. Dalam perihal ini juga kita sedia maklum bahawasanya institusi Seri Paduka Baginda Pertuan Agong itu dalam Perlembagaan Persekutuan dianggap sebagai neutral dan juga institusi yang tidak memihak kepada mana pihak tetapi bergerak seiring dengan kerangka dalam Perlembagaan Persekutuan. Sudah pasti apa yang diceritakan oleh Prof Datuk tadi tentang kebertanggungjawatan dan juga apa yang telah pun diletakkan di pundak Kemahudulian Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong itu adalah satu penugasan yang amat berat untuk kita melihat keadilan itu ditempatkan pada tempatnya. Jadi dalam perihal untuk kita bercerita tentang aspek keadilan kepada semua, bagaimana Prof Datuk melihat ini satu pertanggungjawapan yang penting juga untuk kita memberikan gambaran bahawasanya keadilan itu bukanlah aspek kesamarataan tetapi meletakkan kepada yang memerlukan dan juga meletakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya dalam perjawatan dan juga tugas tanggungjawab Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Yalah Ismail, betul. Kalau kita bercakap tentang keadilan ini, apa yang kita tahu maksud keadilan itu ialah meletakkan sesuatu pada tempat yang betul pada masa yang sesuai. Ya, memberi hak kepada yang berhak. Jadi kadang-kadang orang putih kata it's easier said than done. Dia macam susah, senang kita nak cakap tapi susah untuk laksana. Dan satu lagi, orang mahukan keadilan ini dia bukan saja perlu dilakukan tetapi ialah hendaklah dilihat sebagai telah dilakukan. Jadi inilah yang menjadi cabaran kepada institusi beraja, bagaimana untuk meletakkan keadilan itu. Oleh itu, sebab itulah dalam kita lihat dalam amalan raja berperlembagaan di negara kita ini ialah raja itu tidak boleh berada sama dalam pagar parti politik contohnya. Tidak boleh bersama dalam pagar politik, dan baginda hendaklah institusi beraja baik pada peringkat negeri atau peringkat persekutuan, baginda hendaklah above all, ya, berada di luar pagar politik, baginda boleh menyejukkan suhu politik yang kadang-kadang
kelemahan dalam demokrasi itu terselah, maka baginda lah akan menjadi penawarnya. Ya, apa yang mahu kita lihat di sini ialah keadilan itu diberikan dan dirasai oleh seluruh rakyat. Bukan sahaja rakyat yang merasakannya, tetapi wakil-wakil rakyat juga merasakan itu keadilan. Jadi boleh kita bayangkan macam mana beratnya tanggungjawab atau amanah yang digalas oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita sebagai rakyat, saya percaya haruslah memperhatikan dengan sedetail-detailnya, seperincinya, setiap biji, orang kata sebiji sawi pun kita kena lihat peranan itu yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong tu. Bagi kita mungkin kita nampak kecil, tetapi bagi Kebawah Duli, apabila baginda memandang atau melihat, memerhati dari luar sana, baginda akan dapat melihat keadilan tersebut. Jadi kita mendoakanlah semoga baginda terus kekal menjadi raja yang adil dan kita meletakkan sepenuh kepercayaan kepada baginda, insya-Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dan juga dirgahayu diucapkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini satu perkara yang akan diberikan perhatian juga dan juga penumpuan tentang proklamasi darurat yang disesuaikan mengikut kerangka perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Sudah pasti ordinan darurat kuasa-kuasa perlu ini adalah bersandarkan kepada keakuan dan juga keakuran bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memperkenankan proklamasi itu untuk diarahkan atau dikuatkuasakan mendapat nasihat daripada Jemaah Kabinet dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dalam perihal kita meneliti dan juga mengenali risiko pandemik COVID-19 ini, sudah pasti keputusan itu amat berat dan juga amat sukar untuk dilaksanakan. Dalam perihal melihatkan kepada keputusan-keputusan yang diambil ini, bagaimana Prof Datuk melihat rasional kepada memanfaatkan ataupun melihat manfaat yang lebih daripada mudarat itu adalah perkara yang diberikan pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil di peringkat persekutuan, Prof Datuk? Okey, kita nampak yang pada pemerhatian saya, Yang di-Pertuan Agong telah memberikan satu perhatian yang sangat serius apabila seperti yang kita maklum, baginda telah menolak cadangan yang dibawa oleh Jemaah Menteri atau Perdana Menteri kepada baginda pada pengakhir atau Oktober 2020 bagi pengisytiharan darurat. Baginda pada ketika itu membincangkan dengan raja-raja Melayu yang lain, ya, supaya keputusan baginda itu sebenarnya adalah keputusan yang merundingi, keputusan yang sebenarnya mencari keadilan kepada semua pihak. Ya. Tapi apabila Januari telah diputuskan bahawa pengisytiharan darurat itu perlu dilakukan, pertama saya sebagai pelajar perlembagaan, kita akan melihat, ya Ismail, kita akan melihat adakah ianya bercanggah dengan perlembagaan atau menepati peruntukan perlembagaan. Ini penting sebab Yang di-Pertuan Agong juga adalah suatu institusi yang perlu meletakkan atau menjunjung keluhuran perlembagaan itu. Kalau kita bercakap tentang keluhuran perlembagaan, bukan rakyat sahaja yang perlu menjadikan perlembagaan itu suatu undang-undang tertinggi, dan lebih-lebih lagi institusi Yang di-Pertuan Agong. Jadi pengisytiharan darurat itu apabila berlaku di dalam kerangka yang dibenarkan oleh perlembagaan, maka untuk menterjemahkan peruntukan perlembagaan itu dalam bentuk keadilan, ini yang menjadi sukar, yang mana kita lihat ia adalah suatu cabaran yang sangat-sangat getir bagi institusi beraja itu untuk memastikan darurat itu sebenarnya bagi mencapai keadilan. Kalau kita bincang tentang keadilan tadi, darurat itu sebenarnya untuk memberikan kemakmuran dari segi kesejahteraan awam dan juga kemakmuran dari segi kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi di sini saya nampak pengisytiharan darurat ini adalah berdasarkan kepada data-data ataupun hal-hal yang telah dibawa kepada pengetahuan baginda supaya baginda dapat membuat keputusan yang lebih baik bagi negara kita. Dan setelah berlangsung darurat ini beberapa bulan, kemungkinan saya nampak adalah penting juga bagi institusi Yang di-Pertuan Agong ini untuk kembali melihat kejayaan ataupun permasalahan dalam keadaan darurat ini melalui ordinan darurat ini. Mungkin baginda boleh mengambil tindakan untuk menyemak atau
review apa yang telah dilakukan oleh kerajaan dengan meneliti tindakan-tindakan, apatah lagi dalam keadaan sekarang yang kita lihat cabaran pandemik ini semakin besar. Dan saya fikir dalam keadaan begini baginda mengambil berat tentang keadaan rakyat. Dalam keadaan darurat sekalipun, baginda tetap memenuhi peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan itu dan menterjemahkannya bagi menyesuaikannya dengan keadaan. Jadi di sini kita nampaklah apa yang dilakukan itu perlulah menepati peruntukan undang-undang, dan pada masa yang sama peruntukan undang-undang itu hendaklah diterjemahkan supaya ia mendatangkan keadilan kepada semua pihak, bagi kerajaan yang memerintah, bagi para pembangkang dalam konteks parti politik, bagi rakyat secara keseluruhannya, sama ada yang berpendapatan tinggi atau berpendapatan rendah. Jadi saya harapkan keadaan darurat ini akan terus diusahakan bagi memastikan dapat memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat, dan ianya hendaklah yang kita harapkan ialah supaya ianya diberikan perhatian yang sepenuhnya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta duli-duli yang maha mulia raja-raja seluruhnya, ya. Ya, sebab itulah amat penting untuk kita mendalami dan juga mematuhi undang-undang, kerana negara yang tidak menguatkuasakan dan juga tidak mengamalkan undang-undangnya, kita dapat lihat contohnya adalah negara-negara yang tidak boleh untuk memajukan, malah sentiasa berkonflik dan juga berkonfrontasi antara satu sama lain. Prof Datuk, kita akan kembali berjeda seketika, semuanya kita akan kembali dalam Bicara Naratif seketika nanti. Ya, dirgahayu tuanku, payung negara ini satu konotasi akan kita lanjutkan bersama dengan Prof Datuk Dr. Syamrahyuh Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Prof Datuk, dalam kita menyimpulkan dan juga memberikan sedikit kesempatan masa untuk kita membawa ke perbualan kita ini, mutakhir ini kita melihat beberapa tindakan setengah golongan pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melemparkan kata-kata nista dan juga kata-kata cercaan terhadap institusi Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, menggambarkan betapa terhakisnya sifat kesopanan dan kesusilaan, malah sifat keberadaban seorang yang dikatakan sebagai duduk di negara Timur dan juga di negara Asia, malah seorang yang dilahirkan dalam bangsa yang penuh dengan peradaban. Jadi perkara ini seolah-olah menimbulkan bahawasanya apakah nilai-nilai peradaban bangsa dan juga rakyat negara kita sudah mula terhakis. Kita tahu kita ada peruntukan untuk kebebasan bersuara dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Namun, apakah itu menghalalkan tindakan untuk kita mencerca dan juga memfitnah walaupun individu itu bukan bergelar Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, apatah lagi seorang ketua dan juga pemimpin negara. Prof Datuk. Saya fikir kalau kita bercakap tentang hak ataupun kebebasan ini, sebenarnya kita perlu ingat bahawa di dalam hak itu terkandungnya tanggungjawab. Apabila kita menyatakan kita mempunyai hak, maknanya pada masa yang sama kita mempunyai tanggungjawab. Jadi di sini apa yang saya perhatikanlah dalam masyarakat kita ini, keterujaan menggunakan media sosial itu. Jadi di sini saya fikir kita semua faham bahawa kita mempunyai kebebasan dan pada masa yang sama kita hendaklah menghormati hak orang lain, ya. Jadi kita sebenarnya tidaklah dihalang untuk menegur institusi beraja sebab undang-undang juga membenarkan untuk kita menegur. Di situ cantiknya Ismail, ya, undang-undang kita ni maknanya memberikan juga kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan, tetapi sudah pastinya kita hendaklah bersuara dengan nada yang ikhlas ataupun menggunakan kata-kata yang baik, terutamanya apabila kita mahu menasihati seseorang, apatah lagi kita menasihati institusi beraja atau raja itu sendiri. Saya fikir kita semua adalah mempunyai nilai yang tinggi, masyarakat yang berbudi bahasa seperti yang Ismail sebut. Adakah kita mahukan ataupun kita mahukan rakyat negara kita ini sudah tidak lagi mempunyai nilai atau budi pekerti yang mulia sebegitu. Jadi saya fikir ini bukanlah suatu perkara yang kita boleh pandang ringan, dan kebebasan bersuara itu hendaklah sentiasa kita ikat dengan tanggungjawab kita. Walaupun kita mempunyai hak yang dikatakan dalam perlembagaan itu, tapi kita kena kenali undang-undang itu secara menyeluruh, bahawa tiada undang-undang
yang membolehkan kita untuk berbicara secara nista, mencaci hamun ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus didengar. Ya, satu kesimpulan jadi saya fikir, tidaklah boleh kita hanya bercakap bahawa kita mempunyai hak atas kebebasan. Satu kesimpulan yang konklusif. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Shah Melayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM, kerana bersama dengan kami. Sebenarnya itulah yang kita perlu untuk kita letakkan, menghormati ketua dan juga menghormati kedaulatan institusi beraja adalah tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih Yang Berbahagia Prof Datuk, dan juga kami ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk merafak sembah tahniah kepada Ketua Mahmud Desri, Paduka bagi Di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, beserta dengan sambutan Hari Keputeraan Rasmi Baginda pada tarikh 7 Jun 2021. Sekian saja bersama dengan Bicara Nanti pada malam ini. InsyaAllah kita bawakan perkembangan dan semasa ke semasa, berita semasa di saluran berita acara dan juga di TV1 dengan kita peringatan anda. Assalamualaikum, selamat malam, dirgahayu Tuanku, Daulat Tuan.